saya cuba nak buat intraday lagi lah. Maksudnya kita cuba masuk counter-counter intraday. Tapi market tak apa cantik ni. Kalau kita tengok market ni dia negatif. Banyak lah tu, 20 lebih. Okay, merah. Dan kebanyakan counter di page mula ni, kalau kita tengok page mula je, kita tengok page yang kedua. Okay, tengok di page mula ni sahaja ada beberapa counter yang dekat sini. Kalau kita tengok banyak merah berbanding dengan yang hijau. So dia agak berisiko lah kalau kita nak masuk untuk intraday. Okay, tapi saya ada list beberapa counter. Saya ada list beberapa counter yang boleh kita tengok untuk kita jadikan watchlist pada hari ini lah. Itu pada hari Rabu 9 hari bulan 9 2020. Okay, so kita ada beberapa list. Saya nak masukkan dulu. Okay, so ni counter apa? AEM. Okay, kita boleh masukkan juga di dalam favorite untuk intraday. Okay, tak apa. Saya dah masukkan dah list intraday. Okay, so kita ada 4 counter. Jadi saya bawa anda tengok satu persatu dulu. Satu persatu. Dia tak payah kalut nak masuk lagi. Oh, kalut tak lagi naik lah, kalut tak lagi tobang lah, apa semua. Buat tak tahu lah. Kita nak trade saham yang pertama sekali, kita kena relax. Okay, kena cool lah. Jangan kelang kabut. Buat keputusan apa pun, relax dulu. Alright, so kita tengok satu-satu. Kita tengok SMI dulu. Okay, so saya bagi hint sikit lah hari ni. Sebab ramai yang komen kan. Semalam 1000 komen. Kalau dapat 1000 komen, saya tak bagi hint lah. Saya tunjuk tu macam mana. Sebab saya nak tengok kesungguhan. Okay, tahap serius anda nak belajar. Okay, so saya bagi hint dulu. Kita tengok pada volume yang banyak ni. Nampak volume yang banyak ni. Volume hak tinggi ni. Okay, nampak tak? Nanti lah. Saya akan bagi tahu lebih detail lagi nanti. Okay, sebab belum capai lagi KPI yang saya minta untuk saya nak ajak lebih detail. Okay, saya nak at least ramai lagi. Yalah, logik lah. Kita ada 12,000 orang. Kan? Takkan nak minta komen separuh saja. 6,000 tak boleh. Jangan kata 6,000. 3,000 pun tak dapat lagi. So kita nak tengok berapa ramai yang play. Berapa ramai yang boleh bagi feedback. Saya tak mau ajak seorang-seorang macam saya shot sendiri. Okay, kita nak feedback tu. Baru saya akan ajak lebih detail. And rahsia-rahsia macam mana nak mengenali counter-counter yang nak naik pada hari tersebut. Okay, pada hari ini contohnya. Okay, so saya bagi hint je dulu. Kita tengok dekat volume yang paling banyak ni. Saya bagi hint dulu. Alright. So kita pergi ke counter yang ketiga. Get. Okay, ni banyak tapi di permulaan tadi. So cantik lah juga. Okay. Alright. So kita ada lagi counter yang terakhir AEM. Tu dah. Okay. Dapat lah. So counter apa yang kita nak pilih ni? Saya rasa SMI. Kita tengok SMI dulu lah. Saya rasa kemungkinan besar SMI lah. Kemungkinan besar SMI. Okay, yang saya akan entry. Dan satu lagi counter mungkin saya akan masuk Parlo lah. Okay, antara dua counter ni saya akan masuk. Okay, low bawah pukul 10. Saat kita tengok apa akan berlaku dulu. Relax dulu. Manakala get, bukan saya tak nak masuk. Tapi dia macam ni tau. Kemungkinan, ini kemungkinan lah based on experience. Kemungkinan dia naik terus lagi. Dia tak ada retracement. Ataupun saat lagi dia bagilah dia turun balik sampai paras bawah dia gap tadi. Okay, kemungkinan. Alright. So itu gap lah yang saya jangka. Let's get up. AM pula. Sebab volume dia tak tinggi daripada volume yang mula tadi. Ni yang lebih, yang masa open pukul 9. So volume pada pukul 9 lebih banyak daripada volume yang lepas-lepas pukul 9. So saya kurang yakin lah. Tapi SMI volume dia banyak pada ketika dia naik. Okay. Dan volume yang pagi tadi kurang. Tu cantik lah. Dan juga Parlo pun sama juga. Sama pattern. Right. So macam mana? Kita entry sekarang, saya nak keluar. Okay, macam biasa. Bila saya entry, saya akan keluar, tinggalkan. Okay. So kita pergi ke calculator dulu lah. Okay, so kita nak buat pembelian, kita kena buat pengiraan terlebih dahulu. Okay, so maksud dia kita ada contohnya saya ada berapa duit. Nak kena tahu dulu. Kan?
Sekejap kita tengok akaun dulu ada berapa yang boleh beli sebelah 12,000 lah. Kita baca 12,000. Portfolio masih ada lagi. Yang ni saya tak bersih lah kat ni. Okey, so kita ada 12,000. Jadi 12,000 saya nak bahagi kepada 2, 6,000, 6,000. So harga dia 250. Okey, jadi kalau 250 kita ambil 6,000. Kita bahagi dengan harga 0.250. So kita dapat berapa unit? Kita dapat 24,000 unit ataupun 240 lot. Jadi kita masuk 240 lot. Okey, so kita buy 240 pada harga 250 dan saya nak jual terus pada harga tak boleh lagi kena beli dulu. Okey, kita beli dulu, tak apa lagi baru kita letak TP. So RM6,000 lah. So kita beli dulu satu kaunter ni. Okey, dan kita pergi balik SMI. Bahaya juga ni. Ya, tengok lagi sekali. InsyaAllah. Okey. So kita beli pada harga 20 sen. Kita ada 6,000 bagi 20 sen. So lebih kurang dalam, boleh congok-congok sendirilah sebenarnya. Boleh dapatlah 300 lot. Okey, 6,000 bagi 20 sen, 0.2. So boleh beli 300 lot. Okey, so kita masuklah 300 lot. Okey, so kita buy 300 pada harga 20 sen. 20 sen. 20 sen. So now, okey, so kita dah buat pemulihan. Available trading. Terkejut saya. Okey, saya ada balance lagi 120 ringgit. Okey, so kita tengok order status. Dua-dua ni all match. Okey, dua-dua dah all match. Yang mana kita nak letak sekarang ni adalah TP. So kita nak letak TP. Mana nak bangkau macam mana pula dah ni. Okey. Okey, kita nak letak TP. Okey, so yang pertama kat ni kita SMI dulu. Okey, kita ambil SMI. Kita letak TP pada harga dia nak main agak-agak kan. Sat. 220 macam 215. Tak apalah, kita letak 220. Okey, kita letak 220. 300 lot kan. 220. 0.220. Okey, so kita send now. Tak confident pula 220 tapi tak apalah, kita cubalah tengok. Saya ingat 215, kita tengok macam mana lagi. Kalau tak dapat kita close manual lah. Kalau rugi pun rugilah. Tapi insyaAllah. Okey, so kita tengok order status. Ada tak letak order confirm. Okey, kita beli pada harga 20 sen dan kita cuba queue pada harga 220. Okey, ni 250. Okey, kita pergi ke counter satu lagi. Parlo. Kita beli pada harga 250. Okey, dan kita letak pada harga 270. Okey, kita letak pada harga 270. Berapa banyak pula dah tadi. Dia lupa dah. Tengok balik. 240. Okey, kita sell 240 pada harga 0.270. Boleh tak 270? Boleh kot. Okey, insyaAllah. So, send lah. Okey. So pastikan tengok dulu dekat sini order status ni. Okey dia tak match kan. Okey, dah. Alhamdulillah kedua-dua counter yang saya entry tadi letak TP dah capai TP kedua-duanya. Alhamdulillah. Okey. Walaupun saya nak sambung sikit berkenaan dengan gas. Macam saya kata tadi, gas ni sama ada takut dia turun balik bawah paras ataupun dia naik turun. Sebab tu saya tak berani nak masuk. Okey. Itu yang pertama, risiko dia lah. Yang keduanya, harga dia mahal sikit. So saya pilih yang harga yang rendah sikit lah. Okay, so kita pergi kepada order status. Tak apa, nanti sekejap. Kita tengok dulu dua counter yang saya masuk. Yang pertama, counter SMI. Okay, Alhamdulillah, saya letak TP tadi dekat 220. So capai lah. Dia pergi sehingga ke paras 225. Tak silap salah, dia pergi paras 225 dan dia turun balik. So selesai di sebelah pagi. Kemungkinan di sebelah petang dia akan sambung lagi kenaikan. Itu kemungkinan. Okey. Yang keduanya adalah counter Parlo. Saya dah ingat Pirlo tadi. Pirlo hak duk lawan dengan Goku tu. Parlo. Okey.
Okey, Parlo ni pula tadi saya letak pada harga 270. Okey, TP 270, ada naik sampai harga 3 kupang. Okey, baru kita pergi tengok kepada order status. Alright. Jadi saya dah buat kiraan, so saya akan tunjukkan kepada anda kiraan berapa profit hari ini. Secara kasar dia profit adalah sebanyak RM1,080 lah, sebab kedua-dua kaunter ni saya beli dengan harga RM6,000 dan satu saya jual dengan keuntungan RM600, satu lagi saya jual dengan kadar keuntungan RM480. So profit yang tak tolak fee adalah 1080. Ini adalah penerangan detail kepada anda yang dapatkan video version 2021. Okey, yang mana tadi saya dah tunjukkan okey macam mana saya masuk 4 watchlist dekat dalam intraday dan saya buat pembelian 2 kaunter iaitu SMI dan Parlo. Alright. So macam ni. Pertama sekali kita nak intraday ni at least kalau rajin lah at least 3 kaunter tuan-tuan. Okey, kena 3 kaunter. At least kena ada 3 kaunter. Sebab apa? Kalau 2 profit, 1 loss, masih profit. Kalau 1 profit, 2 loss, mungkin boleh cover. Okey? Kalau 3-3 profit, rezeki lah. And then kalau 1 profit, 2 lagi balik modal pun dah okey. Alright? So kita tak boleh letakkan risiko kita pada 1 kaunter. At least kita kena letak 3 kaunter. Sebab tu setiap hari saya akan watchlist kan, saya akan senaraikan at least 3 ke 4 kaunter. Okey, macam mana saya boleh dapatkan kaunter-kaunter ni? Okey, so saya terangkan secara detail tanpa ada selindung langsung. Okey, so pertama sekali kita pergi dekat volume ni. Then apa yang selalu saya ajar adalah pastikan okey, KLCI index cantik. Maksud cantik ni dia berwarna hijau. Walau bagaimanapun, kalau tak hijau pun kita boleh buat profit. Tapi susah sikit lah nak cari counter. Okey, nak kena tengok betul-betul lah satu-satu. Okey, so tips dia, anda tak perlu tengok di page yang berikutnya. Anda hanya tengok sekitar pukul 10 pagi ke 10.30, okey, ataupun awal sikit pun boleh, tak ada masalah. Cari beberapa counter yang mempunyai profit yang banyak dekat tepi sekali ni, change ni. Kita cari. Okey, profit yang paling banyak kalau kita nak tekan macam ni pun boleh juga. Okey, kita cuba dapatkan counter yang mempunyai profit paling banyak. Nampak tak kat tepi-tepi ni? Okey, make sure. Okey, make sure. Yang pertama volume. Kita ingat balik pemilihan counter. Volume, of course lah okey sebab dia duduk dekat page yang pertama. Okey, of course lah okey volume tu sebab dia berada di page yang pertama, right? Okey, so daripada segi volume tak apa, tak ada masalah dengan tu. Cuma anda kena ingat betul-betul. Okey, dekat mana nak pilih counter ni? Counter di page pertama sahaja. Jangan pergi sampai page kedua, page ketiga tak perlu. Okey, counter di page pertama sahaja. Alright? So saya dah tukar lah ni pula dasar nah. Okey, so kita tengok pada volume. Nampaklah? Volume daripada yang paling banyak sampailah sikit. Jadi kita tak perlu pergi tengok page yang kedua. Pertama, volume sangat penting. Yang kedua dari segi harga. Harga. Jangan ambil counter-counter di bawah 20 sen. Harga semasa. Okey, harga semasa jangan ambil di bawah 20 sen. Elokkanlah kalau nak ambil juga tu, saya tak tahulah. Okey, saya kata janganlah. Contoh dia macam ni. 15 sen. Jangan berani-berani ya. Lagipun signal tak cantik pun. Okey, so kita pergi tadi pada pagi tadi saya tengok. Okey, yang pertama saya tengok tadi GATS. Okey, lepas tu kita ada yalah yang dalam watchlist ni. Okey, kita ada GATS, SMI, Parlo dengan AAM ni saya tambah satu tadi. Okey, so kita pergi tengok balik. Macam mana saya boleh dapat, saya boleh detect counter ni? Cara dia adalah dengan kita lihat di page pertama dan counter yang mempunyai kenaikan yang banyak. Lepas tu tak habis kat itu. Kena masuk dulu tengok. Contohnya, KTB ni sebab bawah 20 sen. Saya tak wani lah. Tapi insyaAllah, boleh buat pembelian juga. Jangan risau ni. Okay, nanti kita tunjuk contoh. Okay, so saya pilih GATS tadi. Okay, kenapa saya pilih GATS? Right? Yang pertama sekali tadi, kenapa saya pilih GATS adalah dia naik banyak. Lepas tu kita tengok kepada volume. Okey, volume. Masa saya entry tadi,
waktu sekitar sini. Jadi saya tak wani buat pembelian sebab apa? Volume masa awal pagi. Maksudnya masa sebelum market buka, masa sewaktu Q, pre-open, okey, volume dia lebih tinggi daripada yang selepas tu. Dan tengok-tengok dia naik lagi banyak. Tak apalah. Jadi saya tak wani. Tapi yang ni pun dalam list. Okey, so kita pergi ke kaunter yang kedua. Kaunter yang kedua tadi SMI. Okey, saya kata bawah 20 sen jangan ambil. Hari ni kaunter ni bermula RM1.8 boleh tak? Cerita dia waktu tu harga bawah. Waktu saya tengok tadi harga 20 sen dan saya memberanikan diri untuk masuk. Okey. Kita tengok dekat sini. Kenapa saya tunjuk daripada segi volume? Yang pertama kita tengok, kita pergi letak cursor dekat volume tu dan kita dapat, anda kena tengok di bahagian sini lah. Ni. Okey. Sebanyak 21,377 lot. Faham tak? Sebanyak ni, banyak. Kita kira lah. 21,377. Okey, so kita ambil 21,377 lot. So kita kena tambah lagi kosong-kosong. Okey, kita tengok berapa persen pembelian. Okey, pembelian adalah 94%. Okey, selebihnya adalah penjualan. Jadi kita tengok pembelian kita kali dengan 94%. 24,000. Oh, silap. Kita balik. Berapa volume? 21,377. Okey. 21,377 kali dengan 94%. Jadi jawapan dia adalah 2,900,000. Okey, 2,09,000, sorry. 2,09,000 unit pembelian. Jadi kalau unit pembelian, kita tengoklah. Ni saya bagi kepada anda logik. Jadi dekat sini ada satu buat pembelian. Dekat sebelah ni pun ada lagi buat pembelian. Nampak tak? Ni. Okey. Yang mula-mula tadi adalah okey, yang ni. Mula-mula 94%, 21,377. Yang ni 18,720 ni 100%. Maksudnya semua tu ada beli. Okey? So kita tengok yang beli yang kali kedua ni adalah berapa? 18,720. Kita tambah lagi. Tambah lagi 18,720 tambah kosong-kosong. Sebab apa? Lot pergi kepada unit. So total pembelian pada waktu itu, pada waktu ni kita kesan tadi pada pukul 9.40, pembelian adalah sebanyak, kita kira berapa harga dia waktu tu, 205. Harga dia 205 lah. Okey, so kita tengok betul-betul. Tengok balik dekat sini. Pada harga 20 sen, okey, pembelian sebanyak 21,000 lot dan pada 205 adalah sebanyak 18,000 lot. Tapi tak apa, kita ambil average harga 20 sen. So kita darab dengan 20 sen. Kali 0.2. Tahu tak dia menggunakan duit sebanyak berapa untuk buat pembelian kaunter pada pukul 9.40? RM776,000. Okey. So bila dia beli dekat sini dalam keadaan RM776,000, hampir sejuta. Kita fikir secara logik lah. Dia beli punyalah banyak. Compare orang-orang sebelum ni beli sikit-sikit berapa ribu je. Tiba-tiba dia masuk beli sebanyak berapa? Hampir sejuta. Hampir 800,000. Agak-agak lah 800,000. Kan? Nak pergi mana kaunter ni kalau kawan tu beli banyak-banyak? Faham tak? Kita fikir logik. Dia beli macam tu punya banyak. Agak-agak nak pergi mana? Takkan dia nak rugi. Tentu-tentulah nak naik. Faham tak? Okey? Nampak tak kat situ? Lepas tu dekat sini kita tengok 94%. Okey? Kat atas tau. Tengok betul-betul. 94% tau. Ni. 94%. Okey? Pembelian pada harga 220. Okey, dekat sini dia ada 54%, dekat sini ada 46%, dekat sini ada 59%, 67%. Dah saya tak boleh baca lah. Tapi cerita dia banyaklah beli kat sini. Kira kita buat anggaran kalau anda kira sendiri lah. So cost dekat sini ni pula. Okey, sini ni pula cost dia tak ada berapa ni. Mari kita kira lah. Okey, ni 94%. So 47,000. 47,000 lot tambah dengan 13,000 lot. So lebih kurang 60,000 lot pada harga 220. 60,000 lot. Okey, dengar betul-betul 60,000 lot. Bukan sikit-sikit. Kita baca tengoklah.
60,000 lot tambah kosong-kosong kali dengan harga 0.22 pada ketika itu. Dia menggunakan 1.3 juta ringgit pula. Ni ringgit lah, ni duit. Okey, 1.3 juta pula dia buat pembelian kat sini. Agak-agak macam mana petang tadi? Saya suruh fikir sebab petang ni tak main lagi. Okey, saya suruh fikir dulu agak-agak apa akan berlaku petang. Nampak tak kat situ? Okey, kalau dekat sini dia menggunakan 800,000, dekat sini 1.3 juta, mungkin lebih lagi. Dan ada take profit sikit jugalah. Dia tu siapa saya tak tahu lah. Faham tak? Maksud dia lah ni, kita kesan sesuatu kaunter itu ada volume masuk dan duit begitu banyak masuk untuk invest kaunter ni. Agak-agak kaunter tu dia nak rugi ke nak untung? Agak-agak nak naik ke nak turun? Kalau dia berani yang masuk macam tu. Kita tak tahu kaunter ni nak pergi mana. Mungkin yang beli banyak tu confident gila. Kita ikut je lah. Faham tak? Tu teknik kita kesan daripada kemasukan volume. Bukan kita main campak batu ya. Kalau kita main campak batu tuan-tuan. Okey, ni saya cerita logik. Nah, saya suka cerita dekat orang benda-benda yang logik. Kalau kita kata nak ikut main campak batu, lebih baik kita masuk kaunter apa? SOX. Sebab apa? Tadi dia get up, lah dia turun, sekali dia naik balik. Itu yang orang selalu fikir. Tapi saya tak pernah ajak pun benda-benda tu kat orang. Okey? So, lagi kita tengok. Selalu orang nak fikir apa lagi? Okey, kita tengok kaunter yang turun banyak. Apa lagi kaunter yang turun banyak? Kurang banyak. Apa kita ikut volume? Ni. 10%. SOX. 9%. Sikit. Yalah, kita ambil lah lebih kurang macam ni. K plus contohnya. Tadi dia get up duduk kat atas, lalu dia turun. Mungkin dia akan naik balik. Selalunya orang akan berfikir macam tu. Tapi orang tak fikir apa. Okey, kita tengok SOX lah. Saya cerita dua benda supaya anda lebih jelas. Okey, contoh macam SOX. Okey. So kita tengok dekat sini. Memang dia buka tinggi. Tapi kita tengok dekat sini. Nampak betul-betul. Okey. Nampak ni. 189,000 jual. 16% ni adalah beli. Faham tak? Okey, itu jual dekat situ. Sama juga dekat sini. 191,000. Okey. Ni. 191,000 lot. Okey. Betul tak? 191,499 lot. Yang mana 99% adalah sell, 1% saja daripada jumlah ni adalah beli. Maksud dia nak pergi mana? Kalau saya berani bagi tahu dia nak turun lagi ya. Kalau kawan ni pun lepas, kita nak pergi sambut. Buat apa? Faham tak? Saya tak ajak cara-cara macam ni. Okey, kaunter dah turun, nanti dia akan naik balik. Saya tak pernah ajak macam tu. Tapi, kenapa saya cerita benda ni? Sebab nanti orang akan kata apa? Kita masuk tak ada teknik lah. Betul tak? Mana dia tadi? Tak, kita tengok balik. Kan? Orang akan kata macam tu. Habis kita masuk tak ada teknik kita main ikut lah. Tak, kita ikut bukan ikut bodoh. Faham tak? Kita bukan ikut bodoh. Kita ikut cerdik. Ikut berilmu. Faham tak? Kita tengok kaunter ni nak naik. Kita buat study. Kita buat pemilihan kaunter. Dan kita tahu dia nak naik. Takkan nak tengok saja. Masuklah. Faham tak? Yang SOX yang turun tu berani pula orang masuk. Tu macam mana nak kira? Sebab takut ada orang claim. Habis kita ikut saja ni. Ini bukan teknik lah. Haram lah ni. Kita study ni, kita teknik lah ni. Maksud dia kita ada study. Kita ada analisis. Okey? Apa yang saya cerita kepada anda ni adalah analisis dia. Saya tak suruh main masuk. Okey, pilih lah. Contoh lah. Contoh saya kata, okey, kita ada 10. Kita ada ni. Kita ambil senarai yang paling aktif ni contohnya. Okey, kita ambil 10 yang paling atas ni. Masuk setiap satu kaunter 2,000 yang mana untung close. Itu betul main campak batu. Tak, kita pilih. Okey, kita pilih dan ada alasan-alasan munasabah. Okey, kemudian kaunter apa? Next counter tadi kita ambil counter Parlo. Okey, kenapa saya masuk Parlo? Main ni saya cerita. Okey. Waktu ni ini volume yang pagi sekali. Saya tak suka volume pagi. Okey, volume yang pagi sekali masa mula-mula sekali. Saya tak kira tu. Okey, once bila dia main kat sini tadi. Okey, kita tengok kat sini kan. Tu mana dia hilang pula. Susah sikit nak. Okey, ni dia. Okey. Bukan dia. Dia lah. Okey, so dekat sini kan, kalau anda tengok daripada sini ada 6,000. Ni dia lah orang yang sama lah ni. Kalau kita campur-campur daripada sini
1,000, 2,000, 2,500, okey, 3,000, 4,500, 5,000, pergi ke 6,000. Campur lah sini. Saya ambil secara ni ya, average, okey. 1,000, 2,000, 3,500, 4,500, 5,500, 6,000, 6,000, 12,000, 13,000 tambah dengan 15,000. So 13 tambah 15 tu ada 28,000 lot lebih kurang lah. 28,000 lot. So 28,000 kita tambah kosong-kosong. Okey, dan kita tengok pada ketika tu harga berapa. Okey, waktu dia buat pembelian ni pada harga berapa. Kita ambil average. Daripada harga 245 sampailah sekejap. Waktu saya masuk tadi dekat mana? Betul ya? Kat sini ya, saya masuk tadi. Kan? Okey. So 245 kita ambil harga lebih kurang 245. Dan saya letak harga 270 tadi kan. Okey. So saya keliru dengan yang satu lagi counter. Okey ya. So dia average harga masa ni pembelian adalah pada harga 245 250. Tak apalah, kita ambil 240. Okey. So jumlah pembelian 2,800 lot ataupun 2.8 juta. Kita darab dengan 0.240. Okey, nampak tak? 600,000 dekat situ. 600,000 ni banyak tak tuan-tuan? Banyak. 600,000 dengan kaunter 2 kupang ni banyak cerita dia. Agak-agak lah dia ni masuk sampai 600,000. Kaunter ni takkan nak turun. Kita fikir logik lah. So, inilah penampakan dia. Dan dekat sini masih lagi banyak lagi dia buat pembelian. Nampak tak? Starting daripada sini ni masih banyak lagi buat pembelian dan tak mustahil petang nanti dia akan sambung lagi ke naikkan pada pukul berapa selalunya? Pada pukul 3 suku ke atas. Okey, tak mustahil dia akan sambung ke naikkan. Dapat? Dapat kat situ. Faham tak? Itulah teknik yang saya guna melalui price action volume. Maksudnya daripada volume ni kita sebenarnya kadang-kadang kita tak payah kira tak apa. Kita tengok ni, kita tengok persen pembelian berapa. Kita tengok volume besar ni, kita tengok persen dia berapa. So kalau persen banyak, kita tengok bawah lagi. Kalau persen macam ni punya banyak, maksud dia nak apa? Nak naik. Nah, contoh. Sebab dia memperuntukkan satu nilai duit yang begitu punya banyak untuk buat pembelian kaunter ni. Takkan kaunter ni nak turun. Fikir logik lah. So selamat mencuba dan insya-Allah. Ini siapa yang dapatkan version 2021 ni, kita bagi support selama beberapa bulan lah, mungkin 6 bulan macam tu, sehingga September 2020, sehingga Jun 2021 kita bagi group support, channel support kita masuk intraday, kita habaq, kita share. Faham tak? Okay, so mungkin kita akan buka ruangan komen. Siapa yang buat counter boleh discuss, boleh komen counter dekat situ. Dapatlah. Nak buat group susah, ramai sangat yang komen nanti. Okay, so harap membantulah benda ni. Okay, harap membantu. Dan sampai satu tahap saya nak, okay, beranda yang mahir penggunaan teknik ni, dia akan keluar satu perkataan daripada pemikiran dia. Dia akan kata apa? Dia tengok je, insya-Allah untung. Tengok je, ish confirm naik lah. Betul nanti. Ish confirm naik lah sat lagi. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Dia belajar dan dia praktik. Dia pernah cuba. Dia dah buktikan. So dia akan berani lah. Dan perlu ingat, okay, ada ketika tak jadi. Kalau kena, ada juga. Okay? So saya harap video ni sangat-sangat membantu anda semua. Pagi kita dah entry dan petang kita boleh entry lagi. Maksudnya counter yang sama pun boleh. Kalau ada counter lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya dah check lah. Okey, tak ada counter lain yang saya nampak cantik. Okey, contohnya saya buat mengikut change ni. Yang nampak get susah lah. Susah sebab apa? Sebab dia maksimum boleh naik 30%. Tadi dia dah hampir capai dah. So maksimum pun dia boleh naik lagi sikit lah. Maksud lagi 7 sen, lebih kurang berapa? Kira tengok 90 sen lebih lah. Dia maksimum dia boleh pergi sehingga high price. Tadi high price dia 940. Mana dia maksimum lah. Dia maksimum bawah RM1 ni dia boleh naik 30 sen saja. So dia dah hampir sangat dah. Jadi mungkin bukan counter ni lah yang kita nak masuk. Okey. Counter ni pula, okey, lewat, dia dah naik lah. Okey, so kita dah terlepas.
Cuba tengok Parlo dengan SMI ni agak cantik jugalah. DGSB. Okey, DGSB kita tengok ni beli. Okey, ni pun counter beli. Okey, yang ni pun beli. So yang ni pun boleh diambil kira. Walaupun counter ni di bawah 20 sen, tapi kita tengok jugalah. Okey. Pandai-pandai lah. Bukan, janganlah straight sangat. Kita tengok dulu DGSB. Dia punya bentuk macam mana. Kalau nampak meyakinkan, so okey je lah. So far okey lagi lah. Kalau nak buat pembelian dia sideways. Tapi untuk intraday saja. Ni bukan topik untuk nak swing ke apa. Untuk intraday so far okey. Okey, saya nak masuk counter ni lah. Okey, so kita baca 3,000. Okey, so kita ada 12,000. So kita bajet separuh-separuh untuk nak entry. Okey, kita bajet separuh-separuh. So kita ambil saya nak beli 3 counter. Okey, yang ini saya masukkan dulu dalam watchlist. DGSB kita masukkan dalam watchlist. Mana dia? Add to favorite. Intraday. Okey, so kita pergi ke intraday. Right, kita pergi ke intraday. So saya ada masuk tambahan satu. Yang ini saya nak buang. Remove. Okay, get pun saya nak remove. Alright, so kita nak masuk 3 counter ni. Yang mana dulu pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak boleh gagal. Okay, so kita ambil ni dulu. So kita ada 12,000. So satu counter kita boleh masuk 4,000. 4,000 darab dengan bahagi dengan 17 sen. Okay, so kita ada RM4,000. 4,000 bahagi dengan 0.17. Okey, so kita boleh masuk 235. Okey, untuk counter ni kita boleh masuk 235 lot. Okey, so kita buy 235 lot. 230 dah. Okey, so harga kita ambil pada harga 170. Okey, kita ambil pada harga 170 dan kita send dulu. Kita send order dulu. Ini counter yang pertama. Okey. Okey, so mesh lah. Sendiri, kita pun sendiri tahu bahawa benda tu mesh. Okey, sebab dia ada perubahan harga dekat situ. Okey. Kemudian kita pergi ke counter berikutnya. Saya cuba nak masuk 3 counter. Okey, Parlo. Kita masuk 270. Okey, so kalau 270 kita bahagi 4,000. 4,000 bahagi 0.27. So kita dapat lebih kurang 148. Kita boleh ambil 150. Okay, kita ambil 150. Kita buy 150. 270. Saya akan beli terus. Saya tak akan queue. Okay, kenapa saya tak queue? Nanti saya akan beritahu kenapa tak queue. Okay, so kita ada balance lagi 5,000. Okay, balance lagi 5,000. Check balik order status. Okay, mesh. Okay, last counter kita ada lagi 5,000. Kita boleh masuk counter SMI. 210. Kalau 5,000 beli 250. Okay, so kita beli terus 250 lot. Pada harga 205. Okay. Okey. Oh, tak cukup. Kita apalah, kita ambil 240 lah. Sebab 205. Okey, so kita dah entry 3 counter. Okey. 230 lot, 150 lot dan 240 lot. Okey. Normally saya akan buat kita akan buat TP terus. Okay, kita akan buat TP terus. Yang mana ni 205. Saya jangka mungkin dia boleh lepas daripada 22. Kita cuba 225. Okay. Kita sell 225. Okay, sebanyak 240. Okay. So, saya jangka dia akan pergi ke harga 2. Kita tengok dia status. 225. Okey, kenapa saya letak 225? Normally pada sebelah petang dia akan naik lebih lagi pada 225 sebenarnya. Kalau mengikut saya punya jangkaan lah.
So dia akan naik lebih lagi pada 225. So dia boleh pergi 280. Sorry, 230 ke 240 macam tu dia boleh pergi. Tapi saya hanya letak dekat paras ni, mungkin dia kadang-kadang dia kacau sat dia naik dia turun. Mungkin. Tu pun dah banyak lah tu kalau ikut kat situ. Okay. Then yang kedua kita pergi counter Parlo. Okay, kita pergi ke Parlo. Parlo tadi kita double check balik. Kita double check balik kita masuk berapa. Okay. So Parlo kita masuk 15,000 unit ataupun 150 dan kita letak pada harga kita beli 270. Ini pun kita jangka lebih pada 30 sen. So kita letak harga 30 sen cukup lah. Okay, harga yang high tadi tu. Sebenarnya dia boleh pergi lebih lagi 320, 330 macam tu. Tapi saya letak dekat 30 sen sahaja. Okay, so kita sell dekat 30 sen, 0.3, berapa lot tadi, double confirm balik, 150 lot. Okay, 150 lot, send now. Okay, make sure available quantity ni kosong lah selepas kita buat queue, takut tersilap. Kalau negatif, dia bagi tahu negatif lah. Okay, dan the last one adalah counter SMI yang saya masuk lagi sekali. Okay, SMI kita masuk sebanyak 200 SMI sudah. Parlo DJSB, sorry DJSB belum buat queue lagi. Okay, so kita pergi counter DJSB. Yang ni kita letak dekat harga atas juga 180. Okay, so kita letak harga 180. DJSB tadi kita masuk dengan kadar 230 lot. Okay, so 230 lot pada harga 18 sen. 230 lot pada harga 18 sen kita ambil. Okay, so kita siap. Okay, now saya nak cerita kenapa saya kata nak beli pada harga best sell. Okay, saya cerita. Okay, saya cerita lah. Kita pergi, bayangkan kalau kita selalu queue, contoh macam counter ni kita ambil counter ni lah, Parlo tengok. Okey, kita ambil counter ni. Okey, bayangkan sekarang harga 205 dan kita nak beli pada harga 205, kita kena queue dekat belakang 1555 ni. Katakan counter naik terus, tak cakap banyak dah. Okey, maka kita terlepas lah, faham tak? Itu satu. Tapi kalau turun je, mesti kita match. Maksudnya bila kita match, kemungkinan boleh turun. Okey, sebab bila dia turun saja yang akan kena kita punya queue. So kalau dia turun lagi, maksudnya kita selalu masuk entry lebih banyak rugi daripada untung. Sebab apa? Hak nak masuk untung tu kita tak masuk betul-betul. Sepatutnya kita masuk je lah dekat best sell, tak perlu nak queue. Then bila kita queue, match, kalau turun, match lah. So percentage untuk untung dan rugi tu lebih banyak rugi berbanding untung. Sebab apa? Sebab kita kedekut nak masuk dekat best sell. Kita punya lah nak tunggu queue ni. Wahai kalau confident je, beli terus. Jangan cakap banyak. Even lepas kita beli dia turun pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita dah order dengan harga tu. So kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Okay, so nanti kita tengok result dia macam mana. Okay, so untuk sebelah petang ni dia tak apa cantik. Volume tak ada pertambahan. Okay, so last minute ada spike sikit. So macam Parlo ni saya dah tengok dah chart analysis, nampak menarik lah. So far okay lah counter ni kalau hold pun. Okay, tapi DJSB saya takut sikit. Okay, DJSB ni saya goyang sikit lah nak hold. Sebab satu dia bawah 20 sen. Lepas tu hari ni dia tak break resistance pun. So dia break dan apa ni 205 tadi di mana DJSB jap. Okay, DJSB ni tadi dia tak break pun, dia dekat 180. Jadi risau sikit lah. Okay, tak apa. So far saya punya order ni untuk ketiga-tiga ni tak lepas hari ni. So boleh tak? Ini pun anda akan alami situasi ni. Dia boleh tak kita nak hold sampai esok? Boleh, tak ada masalah. Dekat esok cukup. So kita sebab petang ni tak ada pergerakan volume, mungkin volume tu dia lambat, dia pergi ke hari esok. Jadi tak apa kita hold. Melainkan kalau ada volume hari ni dan dia turun, contohnya volume petang dia turun, yang tu kena jual lah. Okay, so sekarang ni waktu 4.49. Okay, so bila waktu 4.49 ni kita pre-open, pre-close. So kita tak boleh
Nampak dia macam pukul 12.30 tadi, macam pukul 2, macam pukul 8.30. Okay, so nanti pukul 4.50 kita dah tak boleh ubah harga lagi dah. Okay, pada 4.50 kita dah tak boleh ubah harga. Okay, dah trading at last saja tu dia. Okay, so maksud dia ini adalah harga tetap untuk hari ni. Dia takkan boleh pergi harga lain dah. Okay, tu contoh kalau kita tengok Parlo. Okay, 285. So kita boleh beli pada harga 285 saja. Kita boleh beli pada harga 285 dan kita boleh sell pun pada harga 285 saja. Tak boleh dah sell dekat Best Buy. Okay. Okay, contoh lagi kalau kita tengok counter, cuba saya ambil counter lain. Okay, SMI tak apa. Di GSB 170. Okay, kita tengok counter lain. Saya nak ajak dulu sebelum kita pergi. Saya nak simpan counter ni untuk esok. Okay, kita simpan 1 hari. Tengok apa akan berlaku. Okay, sebagai contoh kita ambil Destiny ya. Okay, so Destiny 330. So, pun susah nak cerita. Sekejap. Saya nak cerita benda yang senang. Senang nak cerita. 145 tak boleh. Pun tak boleh. Tak boleh nak share. Tak boleh nak cerita apa itu. Ni sikit ingat contoh ni. Biar harga yang cantik sikit. Iris 370. 205. Okay, ingat. Okay, contoh macam KNM. Kita nak beli, macam saya ajak kata, beli pada harga 210 kan. So kita boleh beli pada harga 210. Tapi kita tak boleh beli pada harga 205 sebab harga dah tetap. Sorry. Kita tak boleh beli pada harga 210. Macam tadi saya bagi tahu apa, kalau nak beli dekat best sell kan untuk dapatkan terus. Tapi buat masa ni memang tak boleh beli dekat 210 sebab kalau kita beli dekat 210, harga akan naik kepada 210. Dan trading untuk last ni 10 minit terakhir dia tak boleh berubah lagi dah. Inilah harga dia sampai tutup. Memang dah tak boleh berubah lagi dah harga dah. Okey, so kita tengok esok apa akan berlaku dengan 3 counter yang saya buat pembelian tadi tu. Okey. 3 counter tadi mana dah? Apa hal dah? Buang dulu. Okay, tak ada rezeki nak tengok. Tapi saya ada 3 counter yang mana saya buy tadi tu. DJSB, Parlo, SMI. Ketiga-tiganya tak match untuk saya. Tak sampai TP. Okay, so kita tengok esok apa akan berlaku. Right? Semalam, okay, saya ada beli hari Rabu, saya ada beli counter, 3 counter. Okay, ni yang saya nak tunjuk ni. Alright, sekejap kita tengok balik lah. Alright, so yang pertama sekali, saya kena tunjuk portfolio saya dulu. Okay, saya sangkut 2 counter. Nak buat macam mana ni? Sangkut 2 counter. Yang atas tu pun jangan tengok. Atas tu adalah swing counter saya. Yang tu dah pernah untung sampai 70,000 dah pun. Dia turun balik. Itu normal lah, naik dan turun. Untuk swing punya cerita lah. Tak boleh kita jangan campur yang swing. Sekarang ni kita nak cerita about intraday ataupun scalping. Okay, yang swing tu baby memang tinggal beberapa bulan. Okay, so saya pernah tunjuk beranda yang saya dah untung sampai 70,000 tapi saya belum jual lagi. Sebab saya ada target saya sendiri yang tu. Alright, so saya sangkut 2 counter di GSB dengan SMI yang mana saya beli pada hari Rabu. Okay, saya beli Parlo pun hari Rabu petang lah ni, saya beli petang. Okay, yang mana Parlo saya dah profit lebih kurang $700. Sebab tu saya nak tunjuk kat sini. Saya orang tak percaya pula. Okay, trade history. Jadi kita tengok yang hari Rabu punya sampai hari ni. Okay, so saya dah jual Parlo. Ni pagi punya saya buat live trade tu. Okay, lepas tu saya pergi jual 315 ni. So saya untung lebih kurang 700. Lebih kurang lah 700. Kita anggaran. Okay, so yang mana saya beli di GSB, Parlo dengan SMI pada sebelah petang. Okay, so Parlo 270 pergi ke 315. Okay, jom kita buat calculation sekejap. Yang sebelum tu saya tak mau cerita ni, saya nak cerita untuk hari Rabu. Okay, so saya beli sekitar harga Parlo 270, 15,000. Okay, 15,000 unit. Terdarat 0.27. Okey, so modal RM4,050. Okey.
So RM4,050 Okey. Kemudian saya buat penjualan. Semalam lah saya jual. Semalam 315. Okey, so saya buat penjualan 315. Okey. Berapa lot? 315 15,000. Okey, so saya jual dengan 15,000 0.315. Alright. So saya ada profit ataupun jual 4725, kita tolak dengan modal tadi 4050. Okey, lebih kurang 675. Katalah brokerage fee sikit, so saya ada profit lebih kurang 600. Dan saya pun silap langkah juga semalam. Okey, tak jual lagi, dan saya mengharapkan. Saya pun ada harapan juga, bukan tak ada harapan langsung. Okey, normal semua orang macam tu. Jadi hari ni, kalau kita tengok, counter ni, saya masih sangkut lagi lah cerita dia. Okey, tapi saya nak jual dengan kerugian 1,000 lebih. Tapi yang tu tak berapa cantik kan. Kita nak buat cover balik. Faham tak? Kita nak cover balik. Itu yang saya cuba nak bawa kepada anda. Kalau kita ada nampak counter yang menarik, kan, so lepaskan counter dan kita masuk counter yang baru. Faham tak? Okay, so apa saya nak buat? Macam DJSB ni sebenarnya tak apa cantik pun. Hari tu je nampak dia ada volume. Sebab tu saya kata, counter di bawah 20 sen ni bahaya sikit. Kan? So saya pun beli juga counter bawah 20 sen. Tapi memang selalu saya terkenal dengan counter bawah 20 sen. Okay. Sama juga SMI, masa saya beli harga tinggi jugalah 20 sen. 20 sen ke atas. Okay. So waktu saya beli tu harga dia 205. Sekarang dia turun pergi ke 170. So bapak lah, rugilah 840. Okay, tak apa. So saya nak lepaskan counter. Dua counter ni saya nak lepaskan. Okay, atas tu jangan tengok dia. Tu swing counter VIP lah. Saya pernah rugi sampai $40,000. $40,000. RM40,000 pun biasa rugi. Tapi kita tak jual lagi lah yang tu untuk swing tu untuk long term. Okay, mungkin lagi 3 bulan, kita tak pasti. Alright, so apa saya nak buat sekarang ni, saya nak jual dulu dua counter yang sedang sangkut ni dan saya nak ganti counter lain. Okay, so kita ada Parlo, DJSB, okay, DJSB dengan SMI. Okay, so saya nak lepaskan kedua-dua ni dengan kerugian 8, tak apalah nanti kita kira rugi dia berapa. SMI, sekarang ni SMI kita ada 24,000. Okay, saya nak lepaskan dulu, nanti saya akan kirakan berapa yang saya rugi, okay? Okay, so selepas saya buat calculation, okay, saya ada beli beberapa counter untuk minggu ni. Saya rugi tadi, yang saya jual tadi tu, SMI dengan DJSB. Tu, ingat lepas ni, counter bawah 20 sen, jangan jangan beli. Okay, so saya rugi 960 plus dengan 460, so saya total rugi lebih kurang 1,420. Yang 3 hari punya intraday lah. Hari pertama 533, hari kedua RM1,012 dan hari ketiga saya untung Parlo 675. Jadi total saya punya profit 2215. Hari ni saya cut loss 1,420 tapi saya ada balance 795. Okey, saya masih lagi profit 795 untuk minggu ni. Okey, itu saya bagi tahu kita kalau boleh elokkan beli counter di bawah 20 sen. Inilah risiko dia. Saya pun kena. Maksudnya mental saya pun kadang-kadang out juga. Okey, tapi walau bagaimanapun saya still profit 795 dan saya cuba nak all out untuk counter ni. Okey, saya jumpa satu counter nama dia Kenger. Okey, Kenger ni ada ciri-ciri untuk intraday untuk hari ni. Jadi saya akan masuk 500 slot. Saya akan all out, maksudnya habiskan duit saya dekat satu counter ni. Habiskan duit apa? Habiskan peruntukan yang saya sediakan untuk intraday iaitu sebanyak over 10,000. So saya ada baki lebih kurang 12,000. Selepas profit lah saya ada lebih kurang 12,000. Okay, jadi saya dah masuk separuh 250 lot, saya dah masuk lebih kurang dalam 5,875. So saya nak masuk dua kali. Saya nak masuk dua kali. So saya tengok dulu momentum macam mana sebelum rehat pukul 12.30. Kalau dia turun dulu mungkin saya akan entry lagi sekali. So kita tengok apa akan berlaku nanti, insyaAllah. Okey, saya nak tambah kembalian lah pukul 11.30 hari ni.
Saya nak tambah pembelian lagi 250 lot. So 250. So kita boleh ambil pada harga 240. Saya takkan queue lah nah. Konsep saya selalu saya ambil, saya nak beli, saya beli saya takkan queue lah. Sama juga jual terus dekat Best Buy, kita takkan queue. Nah. Sebab apa? Macam saya dah beritahu lah, kalau kata kita letak dekat Best Buy, okay, kalau dia naik, kita tak dapat lah. Faham tak? Tapi kalau dia turun, kita dapat. Buat dia turun lagi, faham tak? Okay. Kau tak faham? Mari saya cerita bagi faham. Macam ni, saya beritahu. Kalau kita nak beli, kita beli terus dekat Best Sell. Tak perlu queue dekat sini. Faham tak? Okey, bayangkan kita study counter, tiba-tiba kita nak beli, kita queue. Queue dekat sini, letak. Okey, situasi dia akan dua saja. Sama ada dia naik ataupun turun. Yang situasi lagi satu tu, dia turun, dia naik balik tu, kita tak mau cerita. Kita nak cerita dia naik atau dia turun. Dia naik terus dan dia turun terus. Okey. Bayangkan 10 kali kita buat queue. Kita buat queue. Berapa kali sangat yang dapat dan naik. Maksudnya percentage untuk dia turun dulu baru dia naik tu sikit sangat. Tapi berapa kali kita jumpa yang kita tak dapat dan naik terus. Faham tak? Dan berapa kali pula yang kita dapat dia tak naik, dia turun terus. Faham maksud saya? Okey, anda kata kita 10 kali entry. Okey, dan kita buat perangai yang sama, kita Best Buy. Kita queue dekat Best Buy. Kalau dia turun, kita dapat. Maksudnya kalau dia naik, memang nak naik, memang kita tak akan dapat. Kita akan terlepas macam tu je. Itu adalah salah satu kenapa anda kerap rugi. Sebab kedekut nak beli dekat Best Sell. Tunggu dekat Best Buy ni. Kalau naik, melepah lah bang. Faham tak? Okay? So, kaji balik apa yang saya cakap. Maksud dia, kalau counter tu terus naik, maka kita akan terlepas counter tu. Bila kita dapat? Bila counter tu turun. Kalau turun, kita rugi lah. Faham tak? Yang naik nak untung, kita tak dapat. Faham tak? Boleh ya? Macam mana saya nak cerita bagi orang faham lagi? Tak lagi lah tengok macam mana. Saya bagi juga bagi orang faham. Okay, so dia dah naik sikit. 260. Saya target nak pergi ke 275. 280. Okay, so kita sell lah. Q sell siap-siap dekat. Saya target 280 tapi saya letak 275. Nah. So kita letak semua 500 slot. Pada harga 275. Okay, so kita queue lah. So just tengok nanti. Kalau tak sampai, mungkin kita sebut reject. Kalau kata tak sampai, so kita boleh close manual. Okay, nanti kalau tak sampai, kita close manual. Kalau sampai tu rezeki lah. Alright, so kita tengok order status. 250 lot, 250 lot. So kita entry sell 500 slot. Alright, so kalau ikutkan sekarang dah ada profit dah. Lebih kurang dalam 1100. Okey lah, cover balik rugi tadi. Faham tak? Rugi tadi 1420. Okey, so kita tengok nanti apa akan berlaku. Okey, memandangkan jam pun dah pukul 4 suku, so saya dah tak apa confident untuk tunggu. Normally Jumaat ni orang dah lepas counter, jadi saya ambil lah berapa yang saya untung. Sepatutnya kalau saya letak 270 tadi, insya-Allah dapat lah kot. Tapi tak tahulah 270 ni berapa ramai aja yang apa. Kalau kita boleh tengok balik masa 270 ni, sikit sangat. Jap mana dia? Ikut. Okey, 270 kita tengok tu dah 270. Tak banyak pun, sikit lah. Sekejap sangat tadi, dalam tak sampai pun 10,000 apa ni, 10,000 lot. Okey, so saya ada screenshot lah tadi. Screenshot sikit. Okey, yang sampai pada harga 270. Kalau ikutkan screenshot ni dah profit lebih kurang dalam 1,600. Jadi sepatutnya dah boleh cover lah. Rugi yang saya buat hari ni, yang saya kat lah hari ni 1,400 tu, sepatutnya dah boleh cover. Tapi tak boleh cover lah. Sebab saya tak dapat jual pun pada harga tu. Just screenshot saja. Okay, so ni baru saya nak jual. Jadi sebelum nak jual, kita kena cancel order dulu. Cancel order yang Q dekat 275 ni. Okay, kalau boleh kita right click kat sini, minta apa? Cancel order. And okay, masukkan password. Tak masuk pun. Try sekali.
Salah password. Apalah minta password? Tak payahlah minta password. Kan? Okey, so saya cancel tu dulu dan saya jual pada harga 250 je lah. Saya tak mahu tunggulah 255. So saya sell pada harga 250. 500 slot. Okey, sebelum tu kita tengok dulu lah kalau 250 ni untung apa. Untung 600. Boleh lah cover sikit. Nanti minggu depan kita buat lain. Oh, nak cover hari ni semua mampu ya. Kan? 250. Lagi nak pin. Kadang-kadang nak bubuh pin ni lagi harga pun hilang lah. Kena ubah balik. Okey. Kosong. Okey tu nampak 500 dah tertolak. Jadi hari ni saya dah kerugian 1420 tetapi saya dapat cover hanya 600 sahaja. Kalau tolak brokerage fee mungkinlah dalam 560 macam tu. Kan. Okey, so kita tengok jap. Trade history hari ni kot ni. Kalau kita ambil daripada minggu awal hari Isnin boleh tak? Sekejap, kita tengok ambil pada hari Isnin. Okey, sekejap. Banyak sikit. Okey So total ni kalau tak percaya cakap saya anda boleh kira sendirilah. Nah, seingat saya dekat sini saya ada untung 500, lepas tu saya untung ini yang saya tulis lah, untung 500, lepas tu saya untung 1200 lebih yang saya tunjukkan kepada anda live trade sebelum-sebelum ni. Lepas tu saya ada untung 675 parlo hari Rabu dan hari Khamis market tak cantik, saya tak buat live trade. Hari ni nampak cantik balik tapi saya kena cut loss dulu counter counter ni lah. DGSB dengan SMI. Jadi DGSB dengan SMI ni lah yang bagi khabar dekat saya hari ni, faham tak? Bagi khabar tu bagi masalah. Mereka lah bagi rugi saya hari ni. So saya rugi sebanyak berapa hari ni? 1420. Okay, so saya rugi 1420. And then saya campur balik dengan untung yang sebelum ni. Saya masih lagi profit 795. Bila ditambah hari ni 600. So saya minggu ni saya ada profit lebih kurang 1400 lah kita. Lebih kurang cerita 1400. So video ni saya tunjuk lama. Kalau tak percaya hampa fikir kau sendiri. Kalau salah bagi tahu kat saya. Saya kira saya untung minggu ni lebih kurang 1400. Okay. So itu sahaja. Semoga video ni bermanfaat. Okay. Dan nak tak saya terang kenapa saya boleh pilih kaunter ni. Dan kenapa sekarang saya jual. Saya mahu tunggu dah. Yalah hari Jumaat. Tak mahu dah tunggu 4.25 dah. Okey, so penerangan kenapa saya pilih kaunter ni. Dalam pagi tadi tu, masa saya buat pemilihan kaunter, normally saya akan tengok dulu, okey, macam saya beritahu, saya tengok dulu dekat top volume. Okey, jadi tadi saya ambil change ni duduk kat atas. Kaunter tak banyak tadi, sikit lah, banyak kaunter yang merah lagi berbanding yang hijau. Okey, so saya pilih lah salah satu, tapi saya tengok tak, yang naik bukan 20%, tepat-tepat kan. Kalau 20% ni saya tak dah, saya tengok ni mesti harga dia bawah 10% lah. Nampak? Okay, so saya ambil yang ada angka, 3 angka belakang ni. Jadi saya jumpa Kenga. Alright, masa tu saya jumpa Kenga duduk kat bawah ni. Masa tu baru dekat sini tak silap saya. Baru dekat area-area ni lah. Jadi saya tengok apa? Normal lah, saya akan tengok volume yang masuk tu, adakah volume beli. So normally kalau naik tu volume beli lah. Dan volume tu beza dengan yang awal pagi lagi. Sebelum pukul masa pukul 9 hingga 9.45 ni. Okay, selepas tu masuk volume yang banyak. So itu adalah tanda yang jerung nak buat naik lah. Okay, so saya masuk sekitar area sini. Harga tak silap saya kat sini kot. Lepas saya tengok volume yang masuk banyak. Jadi saya letak TP 275 sebab saya budget petang nanti selepas ni dia akan naik lagi. Okey, memang dia naik lagi tapi dia touch 270. Lupa Jumaat. Jumaat ni selalu petang tak apa nak jadi. Sebab tu saya last at the end sekali saya close juga. Okey. Dekat sini kalau kata baru-baru ni dah naik pun bahaya juga. So normally dia akan naik sekitar pukul apa sebelum petang? 2.45 ke 3 suku. Okey, kalau tak ada tu, pukul 4 dah tak ada tu, boleh jual dah. Okey. Sama juga penerangan macam kaunter-kaunter yang hard 2 sebelum tu. Kaunter SMI dan juga Parlo. Sama. Kita tengok volume, based on volume masuk ni. Nampak?
banyak ni boleh masuk. 33,000 ni kalau 90% mungkin dalam 32,000. So 32,000 tu ada 600-700,000 dah. Dia masuknya banyak, takkan dia nak rugi kan. Kita fikir tu lah. Lepas tu kat sini lagi. Okey, 70,000. So 76,000 kalau kata 84%, 70,000. So 7 kali 2, 1.5 juta. Masuk lagi 1.5 juta. So daripada situ kita imagine yang dia akan naik lagi. So kalau orang kata nak cuba counter yang tak ada jenis-jenis macam ni. Contoh saya bagi cuba, kita tengok counter ni. Just cuba kan. Nampak? Yang beli banyak, jual. Maksudnya dia pun jual, kita nak lepas. Dia pun lepas counter, kita nak beli ke? Macam apa maju tengok kita tengok kat sini. Berapa persen tu? 9% saja beli, 92% jual. Itu tanda dia apa? Nak turun. Tengok sebelah petang, turun lagi. So dia opposite je lah. Okay? So orang kata macam counter apa? Okay, kita tengok balik counter ganger. Okay, so counter ganger, kita tengok volume macam banyak. Ada nak lepas ni. Ada nak lepas 62,000 blocking apa semua. Tu sudah fikir tu lah. Kan? Sekali dia masuk pun tengok berapa puluh ribu lot. 76,000 lot. Sekali masuk lagi berapa ribu lot? 65,000 lot. Sekali masuk tengok 40,000 lot. So kita jangan fikir ada nak lepas ni, ada nak lepas ni. Tengok signal ni, balun. Okay? So, saya harap anda kena study banyak lagi lah. Okay, counter-counter yang intraday based on volume ni. Okay? Dan kalau ada, saya dah bincang dengan anda semua. Mungkin kita akan buat group support. Okay, mungkin kita boleh berbincang kat dalam tu. So, anda boleh bagi cadangan counter. Nampak tak? Mungkin pagi-pagi kita tanya, ada tak counter hari ni? Yang boleh dijadikan sebagai intraday. So, anda boleh komen kat bawah. Mungkin kita akan buat group support. Of course lah, untuk anda, kita bagi special case. Tapi group support tu pun kami tak menjanjikan group support yang lifetime. Mungkin bertempoh, mungkin 6 bulan, mungkin setahun saja. Okay, so apa-apa selamat mencuba. Kena cuba juga banyak-banyak kali. Baru dia main benda tu. Okay.